Selamat datang ke kelas Geografi Cikgu Kok. Hari ini kita akan belajar bab 5, pengangkutan di Malaysia. Pengangkutan di Malaysia dibagi kepada 3 aspek, iaitu darat, utara dan juga air. Sekarang kita akan lihat 5.1, pengangkutan darat di Malaysia yang dibahagi kepada jaringan jalan raya dan jaringan landasan kereta api. Marilah kita sama-sama lihat peta Malaysia. Okey, ini ialah peta Malaysia. Ini ialah Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi kamu boleh nampak garisan yang kuning ini semua ialah lebuh raya di Malaysia. Lebuh raya ialah highway. Okey, lebuh raya di Malaysia. Boleh nampak di pantai barat Malaysia. Pantai barat Malaysia, lebuh raya adalah lebih banyak daripada pantai timur Malaysia. Sini tak banyak. Kenapa? Kenapa sini banyak? Di pantai barat banyak tapi sini kurang. Okey, marilah kita tengok landscape Malaysia. Di tengah-tengah Malaysia ada banyak bukit dan juga gunung ganang. Jadi adalah sangat susah untuk membina jalan raya atau lebuh raya kerana ada banyak bukit. Perlu banyak masa dan juga tenaga. Jadi tempat yang lebih rata, okey, seperti pantai barat akan ada lebih banyak lebuh raya atau jalan raya. Dan tempat di pantai timur, kerana ada banyak gunung ganang dan bukit, jadi lebih sedikit lebuh raya. Okey, sekarang kita lihat Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah dan Sarawak juga ada banyak bukit atau gunung yang tinggi. Jadi, mereka punya lebuh raya adalah tertumpu kepada sedikit tempat sahaja. Okey, tempat yang tiada gunung yang banyak. Okey, sekarang kita akan lihat lebuh raya utama di Malaysia. Lebuh raya ini ialah lebuh raya yang selalu diguna di Malaysia. Yang pertama, lebuh raya utara selatan. Okey, yang menghubung dari utara hingga ke selatan. Dari Bukit Kayu Hitam di Kedah hingga ke Johor Bahru. Ini adalah lebuh raya terpanjang di Malaysia. Yang kedua ialah lebuh raya Persekutuan, Federal Highway. Ini yang Limit Valley tu. Okay, dari Klang ke Kuala Lumpur. Yang ketiga ialah lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Yang keempat ialah lebuh raya Pantai Timur, menghubung dari Kuala Lumpur ke Terengganu. Yang kelima ialah lebuh raya Timur Barat, lebuh raya Kuala Krai Gua Musang Kuala Lipis, lebuh raya Tun Razak, dan satu lagi dalam pembinaan, lebuh raya Pan Borneo. Okey, marilah kita lihat di Sabah dan Sarawak. Ini ialah lebuh raya Pan Borneo. Masih dalam pembinaan, tapi ini ialah satu projek infrastruktur yang sangat besar kerana dapat menghubungkan kawasan pedalaman antara bandar-bandar Sabah dan Sarawak. Okey, so ini semua dalam pembinaan. Okey, jadi secara keseluruhan, jaringan jalan raya di Malaysia adalah maju dan sangat cekap. Lebih tertumpu di pantai barat seperti yang kita nampak tadi berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Kepentingan lebuh raya mempercepatkan dan memudahkan perjalanan. Kita ada beberapa jenis jalan raya di Malaysia. Yang pertama, jalan raya Persekutuan. Ini adalah jalan raya utama yang menghubung antara satu negeri dengan satu negeri. Jalan bandaran, jalan raya yang menghubung antara bandar. Contoh macam Petaling Jaya dengan Subang Jaya. Jalan berturap ialah jalan tar yang macam ini.
Jalan tidak berturap ialah jalan dengan tanah merah. Okey. Seterusnya, kita akan lihat jaringan landasan kereta api di Malaysia. Adakah kamu kenal dua-dua logo ini? Kereta api di Malaysia ada dua. Di semenanjung Malaysia ialah Kereta Api Tanah Melayu Berhad, dikenali sebagai KTMB. Di Sabah ialah Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Okey, marilah kita lihat landasan kereta api di semenanjung Malaysia. Landasan kereta api utama di semenanjung Malaysia ialah ini, dari Padang Besar Perlis hingga ke Johor Bahru di Johor. Okey. Dan kita ada satu lagi landasan kereta api dari Gemas Negeri Sembilan hingga ke Tumpat Kelantan. Di sini ialah stesen Central Kuala Lumpur. Ini ialah satu pusat pengangkutan rel bersepadu Kuala Lumpur. Kenapa dikenali bersepadu? Kerana di sini ada banyak jenis pengangkutan awam seperti bas awam, LRT, monorail, KTM dan sebagainya. Dan di sini kamu boleh nampak di stesen kereta api Gemas ialah persimpangan antara Pantai Timur dan Pantai Barat. Okey, jadi ini satu stesen yang sangat penting. Manakala di Sabah, landasan kereta api di Sabah ini menghubung dari Tanjung Aru, Papar, Beaufort dan juga Tenom. Okey, satu sahaja di Sabah. Landasan kereta api di Malaysia yang pertama ialah di Taiping hingga ke Port Vale. Port Vale ialah satu pelabuhan. Dan tujuan kereta api pertama ini adalah untuk mengangkut biji timah. Jadi, kereta api ini dibuka pada tahun 1885 dan sepanjang 13 km. Pada masa itu, biji timah adalah satu kegiatan ekonomi yang sangat-sangat penting. Ini adalah gambar pelombongan biji timah di Taiping dan banyak diekspor ke negara-negara luar negara seperti Eropah kerana peningkatan permintaan biji timah di negara-negara tersebut. Ini adalah kereta api Taiping yang pertama dan ini ialah kereta api Port Vale. Okay, so kita sudah habis untuk 5.1. Bolehkah anda uji sendiri? Yang pertama, nyatakan nama lebuh raya di sekitar rumah anda. Okay. Selalunya kita guna banyak jalan raya kan? Tapi tahu tak nama highway tersebut? Yang kedua, jaringan jalan raya lebih padat di semenanjung Malaysia berbanding dengan Sabah dan Sarawak. Mengapa? Okay, tadi kita dah cakap kan? Tapi tadi yang kita cakap tu lebih kepada semenanjung Malaysia saja. Sekarang kita banding semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Kenapa di semenanjung Malaysia lebih padat berbanding dengan Sabah Sarawak? Cuba fikirkan. Untuk ini, nanti murid-murid akan buat latihan ini di dalam buku nota geografi. Okay, so boleh ambil beberapa minit untuk fikir dan cuba tulis. Okay, bahagian kedua, pengangkutan udara dan air di Malaysia. Untuk pengangkutan udara ialah lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Sistem rangkaian lapangan terbang di Malaysia ada dua, iaitu domestik dan antarabangsa. Domestik ialah tempatan, seperti dari KL ke Penang, dari Penang ke Johor, ini ialah domestik. Antarabangsa ialah seperti dari Malaysia ke Singapura, Malaysia ke Switzerland, Malaysia ke US dan sebagainya. Dan lapangan terbang di Malaysia adalah lengkap, moden dan bertaraf dunia.
Tahukah anda, Malaysia mempunyai 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik, dan 18 padang terbang. Okey. Sekarang kita akan lihat lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Yang semua orang tahu itu KLA kan? So KLA atau KLA 2 ialah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ini yang bertaraf dunia sangat besar. Dan kita juga ada banyak yang boleh terbang ke luar negara juga, iaitu lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, lapangan terbang antarabangsa Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Senai atau di Johor. Okay, so KLA kita ada 2. KLA 1 dan KLA 2. Dan seterusnya, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Dan akhir sekali, lapangan terbang antarabangsa Kuching. Okay, seterusnya kita lihat pelabuhan utama di Malaysia. Pelabuhan Matau. Pelabuhan adalah penting untuk urusan perdagangan. Ciri-ciri pelabuhan mesti terletak di satu kawasan perairan yang terlindung, okay, supaya selamat. Pelabuhan ini juga ada jaringan dengan kaedah pengangkutan yang lain. Jaringan Shimai-Lo. Jadi ada banyak kaedah pengangkutan yang lain juga, seperti ada kereta api, ada bas, supaya senang untuk orang lain datang ke pelabuhan ini. Dan juga ada pelbagai aktiviti dan perkhidmatan. Okay, selalunya di pelabuhan ada juga aktiviti seperti pelancongan atau perkhidmatan hotel dan sebagainya. Di Lembah Kelang kita ada pelabuhan Kelang, merupakan pelabuhan utama yang dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontainer tempatan dan serantau. Di sini ada 2 terminal, iaitu North Port dan West Port. Di Pulau Pinang ada juga satu pelabuhan yang mempunyai perkhidmatan ferry dan marina. Marina ialah pangkalan perahu kecil untuk persiaran. Okay? So banyak orang mereka melancong dari Pulau Pinang, mereka boleh pergi ke Langkawi sebagainya. Mereka akan menggunakan perkhidmatan di pelabuhan Pulau Pinang. Pelabuhan Kuantan ada perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan dan penyerahan bagi pukau kering, pecah pukau, pukau cecair dan kargo berbahaya. Okay, kargo berbahaya ialah barang dagangan. Barang dagangan yang besar, yang bahaya, mereka akan memunggah dan menyimpan juga. Dan bagi perkataan yang merah jambu ini, kita boleh lihat di bawah sini. Pukau kering ialah barang-barang kering dalam kuantiti yang banyak. Pecah pukau ialah perbuatan membuka petak atau ruang dalam kapal dan memunggah kargo selepas berlayar. Pukau cecair ialah cecair yang diangkut menggunakan pengangkutan komersial dalam jumlah yang besar. Seterusnya ialah Pelabuhan Tanjung Pelepas. Pelabuhan Tanjung Pelepas ialah terminal kontainer paling canggih di Malaysia. Mereka juga mendapat pengiktirafan sebagai Process Compliant Port Terminal of the Year dari Global Ports Forum. Okay, mereka ada banyak kontainer-kontainer yang canggih. Seterusnya, pelabuhan kontainer Teluk Sepanggar. Ini di Kota Kinabalu. Ini adalah pelabuhan khusus untuk mengendalikan kontainer dan mengendalikan hampir 70% operasi kontainer bagi seluruh Sabah. Dan sini kita ada Pelabuhan Bintulu. Okay. Pelabuhan Bintulu ialah laluan tunggal ekspor utama negara untuk gas asli cecair. Okay, ekspor ke luar negara. Okay, murid-murid sekalian, ini ialah kontainer. Okay, kontainer selalunya digunakan di pelabuhan untuk memindah barang. Kerana kontainer ini dari kapal boleh terus hantar ke lori
tanpa mengeluarkan barang-barang. Jadi sangat menjimat masa dan tenaga. Sekarang kita akan masuk sesi uji diri. Okay, kamu boleh jawab sekarang dalam hati tapi nanti tulis dalam buku nota. Yang pertama, apakah dua kepentingan lapangan terbang di Malaysia? Apakah dua kepentingan lapangan terbang di Malaysia? Yang kedua, pelabuhan dapat meningkatkan ekonomi Malaysia. Mengapa? Okay. So, cuba jelaskan kenapa pelabuhan dapat meningkatkan ekonomi Malaysia. Yang ketiga ialah pengangkutan awam di Malaysia. Okay, public transport. Seperti yang kita cakap tadi, ini juga dibagi kepada 3 aspek iaitu darat, utara dan air. Pengangkutan awam darat yang kita boleh fikir di jalan raya ialah seperti bas, taksi dan juga e-panggilan. Okay, e-panggilan seperti Grab. Dan satu lagi ialah kereta api. Okay, so untuk kereta api ada banyak jenis seperti monorail, KTM komuter, KTM antarabangsa, transit aliran ringan yang dikenali sebagai LRT, transit aliran massa iaitu MRT, KLIA Express, ERL, dan juga perkhidmatan tren elektrik dikenali sebagai ETS. Okey, sini ada banyak gambar kereta api. Bolehkah murid-murid teka yang mana ialah nama apa? Okey, sekarang kita akan lihat jawapan. Yang pertama ini ialah LRT. Okey. Yang kedua ini ialah kereta api yang lebih baru iaitu MRT. Yang ketiga ialah ETS. Okey. ETS ini ialah menghubung antara negeri. Okey. Seperti dari Kuala Lumpur saya nak pergi ke Penang, ke Perak, saya boleh guna ETS sekarang, lebih cepat. Dan ini KLIA Express yang dikenali sebagai ERL. Okey, ada 2 lagi. Yang kiri ini, yang panjang-panjang ini ialah KTM komuter. Okey, ini KTM komuter. Selalunya berhubung dari satu negeri ke satu negeri yang lain seperti dari Kuala Lumpur ke Johor atau ke Perlis dan sebagainya. Dan ini yang sangat pendek tu, pendek dan comel. Ini ialah monorail. Okay, selalunya boleh nampak monorail di, ada satu di Kuala Lumpur di Times Square. Okay, seterusnya ialah pengangkutan awam air. So, yang kita nampak selalu ialah ferry. Ferry untuk tujuan pelancongan. Okay, dari satu tempat ke satu tempat guna ferry. Boat. Boat ialah untuk tempat yang lebih sungai, mungkin sungai yang lebih sempit, kita boleh guna boat. Dan akhir sekali ialah kapal terbang untuk pengangkutan awam udara. Okay, so kapal terbang menghubung dari satu tempat, dari satu negara ke satu negara yang lain. Sekarang kita masuk sesi uji diri 5.3. Yang pertama, nyatakan 2 jenis pengangkutan jalan darat. Nyatakan 2 jenis pengangkutan jalan darat. Yang kedua, apakah kepentingan pengangkutan awam di Malaysia? Apakah kepentingan pengangkutan awam di Malaysia? Yang ketiga, adakah anda pernah menggunakan pengangkutan awam? Pada pendapat anda, apakah masalah pengangkutan awam di Malaysia? Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih.